Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video berikutnya, kita masih lagi dalam aspek ruang sampel. Tetapi dalam perbincangan kali ini, kita akan lihat beberapa contoh yang melibatkan dua eksperimen yang berlaku sama ada secara serentak ataupun berturut-turut. Dan bagaimanakah ruang sampel yang terhasil daripada dua eksperimen yang berlaku tersebut. Contoh yang pertama, Siti melontar siling, kemudian dia membaling dadu. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Baik, kalau tuan-tuan, kalau adik-adik masih ingat gambar rajah pokok yang kita belajar semasa tingkatan 4, kita akan senaraikan untuk ranting yang pertama, eksperimen yang pertama. Untuk ranting yang kedua, kita akan senaraikan pula untuk eksperimen yang kedua, kesudahan-kesudahannya. Baik, untuk eksperimen yang pertama, iaitu melontar siling, dua kemungkinan yang mungkin, sama ada mendapat kepala ataupun mendapat ekor. Dari eksperimen yang pertama ni, kita akan lihat pula apakah kesudahan untuk eksperimen yang kedua, melambung dadu. Dalam contoh yang sebelum ni, kita dah lihat bagaimanakah hasil-hasil kesudahan yang mungkin apabila kita melambung dadu. Macam mana kita mendapat nombor 1, 2, hinggalah kita mendapat nombor 6. Baik, sekiranya eksperimen yang pertama, kita memperoleh kepala, boleh jadi untuk eksperimen yang kedua, melambung dadu, kita dapat 1, ataupun 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Begitulah juga hasilnya apabila kita memperoleh ekor bagi eksperimen yang pertama. Sama ada kita mendapat 1, 2, 3 hinggalah kita memperoleh 6. Jadi daripada dua eksperimen ini boleh kita senaraikan kesudahannya. Boleh jadi kita memperoleh K1 ataupun K untuk eksperimen yang pertama, kepala, dan juga nombor 1 bagi eksperimen yang kedua apabila kita membaling dadu. K2, K3 hinggalah I6. Baik, daripada gambar rajah pokok ni boleh kita senaraikan, boleh kita simpulkan ruang sampel kita ialah K1, K2, K3 hinggalah I6, yang mana bilangan sampel kita ialah 12. Untuk contoh yang kedua, apabila berlaku dua eksperimen, kita tengok contoh. Ahmad mengambil secara rawak sekeping kad dari kotak A dan kemudian mengambil sekeping kad di kotak B. Senaraikan ruang sampel. Baik, kotak A, dalam kotak A ini ada 3 kad, huruf P, huruf T dan juga nombor 3. Manakala di dalam kotak B, kita ada 4 kad, huruf U, P, S dan juga R. Perhatikan, ke-7 kad ini mempunyai saiz yang sama supaya eksperimen yang berlaku ini hasil yang kita peroleh daripada eksperimen yang kita istilahkan sebagai adil, ya. Baik, kita juga boleh menggunakan jadual untuk mendapatkan ruang sampel yang mungkin bagi eksperimen ini. Lajur yang pertama, saya wakili ia dengan kad-kad yang ada di dalam kotak A, iaitu P, T dan juga 3. Manakala baris yang pertama ni mewakili kad-kad yang ada dalam kotak B, iaitu U, P, S dan juga R. Baik, sekiranya kad pertama kita dapat P, kad kedua kita dapat U. Jadi kombinasi ia ialah PU. Begitulah seterusnya, PP, PS ataupun PR. Sekiranya kad pertama kita dapat T, kad kedua kita dapat U, kesudahan kita ialah TU. Ataupun TP, TS, TR. Ataupun 3U, 3P, 3S dan juga 3R. Daripada jadual ini dapat kita senaraikan ruang sampel kita ialah PU, PP, PS hinggalah 3R. So, bilangan sampel kita ialah 12. Kalau perhatikan contoh sebelum ni tadi, saya menyenaraikan ruang sampel ada koma P, koma U. Tapi di sini saya tak senaraikan koma, saya tak letak koma. Maknanya dia boleh diterima. Ya? Kaedah menyenaraikan ruang sampel dalam bentuk begini pun kita boleh terima. Baik, contoh yang ketiga. Azman mengambil 2 biji bola satu persatu dari sebuah kotak dengan dikembalikan bola yang pertama. Senaraikan ruang sampel. Baik, dalam satu kotak ni ada 5 biji bola yang sama saiz. Okey, yang sama saiz. Kita ada bola kuning, bola hijau, merah, jingga dan juga biru. Okay, saya gunakan juga jadual sebagaimana contoh yang kedua tadi. Kolom pertama mewakili abjad-abjad untuk mewakili setiap bola ni. Kolom yang baris yang pertama juga mewakili abjad-abjad yang mewakili bola-bola yang ada di dalam
kotak ni. Apa yang maksud dengan dikembalikan? Okey, mengambil satu persatu dari sebuah kotak dengan dikembalikan. Maksudnya di sini, apabila Azman memperoleh bola yang pertama, dia rekodkan dia dapat bola warna apa, dan bola itu diletakkan kembali ke dalam kotak tu. Maknanya untuk ambilan yang kedua ni sekarang, bola yang pertama tadi boleh jadi dapat lagi sekali. Okey, so kalau kita perhatikan jadual ni, kalau yang pertama kita dapat kuning, yang kedua kita boleh dapat kuning juga. So kesudahan kita ialah KK. Kalau bola yang pertama kita dapat kuning, bola yang kedua kita dapat hijau, KH. Begitulah seterusnya sampailah bola pertama kita dapat B, dan bola kedua pun kita memperoleh B. Jadi kesudahan kita ialah BB. Berdasarkan jadual ni, kita punya ruang sampel ialah KK, KH, KM, KJ hinggalah BB, yang mana ruang sampel kita ialah sebanyak 25. Baik. Contoh yang keempat. Husna mengambil 2 keping kad satu persatu dari sebuah kotak dengan tidak dikembalikan kad yang pertama. Senaraikan ruang sampel. Okey, apa maksud tidak dikembalikan ni? Maknanya Husna ni dia dapat kad yang pertama, dia rekodkan dapat nombor berapa, dan kad tu dia letak luar. Tak letakkan balik dalam kotak tu. Dan pilihan untuk ambil kad yang kedua hanya tinggal 3. Jadi dalam kotak ni ada 4 kad, 2, A, 8 dan juga Q. Okey, kita tengok jadual ni. Okey, sekiranya kad pertama Husna dapat 2, kad kedua tak mungkin dapat 2. Jadi kesudahan untuk 2-2 tak wujud. Okay, jadi saya hitamkan di sini. Jadi untuk ambil yang kedua, kad yang kedua, sekiranya kad yang pertama Husna dapat nombor 2, ialah tinggal A, 8 dan juga Q je. So dia punya sampel adalah 2A, 28 dan juga 2Q. Okay, begitulah seterusnya. Kita tengok contoh kalau Husna dapat nombor 8 bagi kad yang pertama. Okay, dia hanya tinggal 3 pilihan saja untuk ambil kad yang kedua, sama ada 2A ataupun Q. Kesudahan 88 tak akan ada. Jadi saya hitamkan kawasan-kawasan yang tak mungkin wujud kesudahan ini. Jadi kesudahan dia disenaraikan dalam tata tanda set ialah 2A, 28, 2Q hinggalah Q8, yang mana bilangan sampel ialah 12. Okey, itu contoh yang keempat. Okey, bagaimana dengan contoh yang kelima? Okey, ini penting sebab sudah beberapa kali SPM, soalan kebarangkalian yang keluar ialah berkenaan dengan orang, berkenaan dengan pelajar, yang mana cara menyenaraikan ruang sampel agak berbeza. Baik, Cikgu Amran memilih 2 orang pelajar dari 4 orang ahli kadet polis senaraikan ruang sampel. Jadi kita perlu tahu pelajar-pelajar ataupun kadet-kadet ini siapa individu berkenaan. So kita ada Aiman, kita ada Cheng, Hafiz dan kita ada Sarah. Okay, perhatikan dengan rajah pokok ni. Pilihan yang pertama, Cikgu Amran mungkin boleh memilih Aiman ataupun Cheng ataupun Hafiz ataupun Sarah. Okay, untuk pilihan kedua, kalau Cikgu Amran telah memilih Aiman, tak mungkin dia memperoleh Aiman ataupun tak mungkin dia memilih Aiman untuk pilihan yang kedua. Jadi pilihan hanya tinggal 3, sama ada Cheng, Hafiz ataupun Sarah. Begitulah juga untuk pilihan yang kedua. Kalau dia dapat Cheng yang pertama, dia tak mungkin dapat Cheng untuk yang kedua. Dia dapat Aiman, Hafiz ataupun Sarah. Begitulah berikutnya. Okey. Jadi kesudahan kita yang mungkin, belum muktamad lagi, yang mungkin sama ada Aiman Cheng, Aiman Hafiz, Aiman Sarah, Cheng Aiman, Cheng Hafiz, Cheng Sarah, begitulah seterusnya. Okey. Tetapi dalam kita memilih orang, 2 orang pelajar, akan terdapat kombinasi yang sama. Contohnya Aiman dengan Cheng, Cheng dengan Aiman. Ini adalah 2 kombinasi yang sama. Jadi kita hanya perlu senaraikan satu sahaja. Okey. Yang saya pangkah-pangkahkan ni ialah senarai yang kita tak terima. Okey. Jadi senarai untuk sampel kita ialah Aiman Cheng, Aiman Hafiz, Aiman Sarah hinggalah Hafiz dan juga Sarah. Bilangan sampel kita ialah 6. Okey.